Okey, terima kasih atas kesudian semua rakan-rakan dalam grup buku pamphlet dan juga rakan-rakan saya di tak kiralah di mana anda berada. Hari ini saya Puan Nordiana binti Ahmad, saya daripada bahagian pembangunan kurikulum KPM. Saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan tentang kelebihan Canva Education. Untuk rakan-rakan yang tak pernah tahu tentang Canva ni, saya ceritakanlah sedikit tentang Canva. Okey, jadi saya izinkan saya untuk share screen. Okey. Canva ni adalah sebenarnya pengasas dia adalah seorang guru di mana namanya adalah Melanie Perkins daripada Australia, di mana dia menghadapi masalah untuk mempelajari tentang Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Jadi apabila dia menghadapi masalah tersebut, dia mengambil inisiatif untuk membuat aplikasi yang mudah bagi dia dan juga golongan guru untuk guna. Jadi ini adalah sumber yang saya dapat daripada internet. Okey. Perisian kalau sebagaimana yang kita ketahui, Photoshop, Adobe Illustrator memanglah cantik gambar-gambar yang dihasilkan menggunakan Photoshop dan juga AI ni adalah cantik. Tapi apa masalah yang timbul adalah dari segi harga perisian ni agak mahal. Kalau boleh warga guru jangan guna yang pirate lah, kena beli yang original. Dan kita juga perlukan kemahiran untuk belajar tentang perisian ni. Okey, jadi daripada sejarah Canva ni, dia dah ada sejak tahun 2016. Sebelum tu suara saya okey ke? Saya tak share screen ke? Oh, tak nampak screen. Tak maaf Oh, saya tak tekan. Ya Allah. Tak maaf. Saya ulang baliklah Okey. Saya Puan Nordiana binti Ahmad daripada unit matematik dan matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum. Saya merupakan salah seorang daripada admin dalam grup pamphlet dan buku program. Hari ini saya nak kongsikan tentang Canva. Apa yang menarik dengan Canva dan siapakah pengasas dia. Okey. Canva ni diasaskan oleh Melanie Perkins. Dia merupakan bekas guru dan sekarang dia adalah pengasas dan juga CEO Canva. Boleh dengar suara saya? Saya nak tengok respon. Okey, jelas? Okey, terima kasih. Okey, tercetusnya Canva ni adalah sebenarnya bermula daripada masalah yang dialami oleh Puan Melanie Perkins, di mana dia menghadapi masalah untuk mempelajari Photoshop dan juga AI sebab perisian ni memang bagus untuk membuat desain grafik, tetapi dia memerlukan kemahiran dan juga dia perlu dibeli dengan harga yang agak mahal. Jadi bermula daripada tahun 2016, Canva ni telah ditubuhkan dan rekaan yang terdapat dalam Canva telah bertambah dari tahun ke tahun. Statistik yang saya ada ni adalah untuk desain yang ada dalam Canva pada tahun 2019. Ada 139 juta rekaan, banyak tu. Kalau kita buat carian memang kita rambang mata nak pilih sebab terlalu banyak dan agak cantik lah dan memang cantik pun. Okey, nanti saya akan terus buat hands on dengan cikgu, jangan risau. Jadi saya ceritakan sikit lah sejarah Canva sikit. Sebenarnya Canva ni dah dialih bahasa dalam pelbagai bahasa di seluruh dunia. Jadi bermula tahun bila KPM telah memasukkan aplikasi Canva ni dalam portal The5 jadi untuk kegunaan guru-guru di Malaysia. Sebanyak 2 bilion rekaan yang ada dan dia telah dialih bahasa sebanyak lebih 100 bahasa. Jadi apa yang menarik tentang Canva, saya tunjukkan ia adalah percuma. Dia adalah percuma, dia user friendly.
Selain itu, perisian ini juga kita boleh menghasilkan gambar yang nampak profesional walaupun ia percuma. Seterusnya, kelebihan dia, kita boleh buat rekaan untuk kita muat naik dalam media sosial, banner, logo website, risalah, poster dan sebagainya. Dan yang terkini, Canva juga boleh kita buat website dan juga kita boleh buat collaboration. Collaboration ni adalah contoh macam kita buat design tu bersama-sama. Sama ada bersama anak murid atau bersama rakan sekerja. Dan juga aplikasi Canva ni telah di-upgrade di mana banyak lagi features-features menarik yang ditambah daripada tahun ke tahun. Jadi untuk tu saya rasa cikgu-cikgu semua patut tahu dan patut orang kata explore aplikasi ini yang percuma dan hanya perlu ada talian internet. Okey, rekaan boleh diguna ni secara orang kata secara ringkas mengenai Canva. Kenapa saya memilih Canva? Sebab dia memudahkan kerja kita. Pilihan template yang sangat banyak, mudah untuk disunting dan juga boleh kita kongsikan dalam media sosial dan juga untuk kegunaan guru juga. Kenapa Canva? Sebab ia percuma. Kenapa Canva? Sebab ia mudah, ringkas, cantik dan nampak profesional. Dan juga boleh menggunakan handphone pun kita boleh guna selain daripada laptop, komputer dan juga tablet. Kita terdapat berbagai rekaan. Kejap lagi saya akan buat hands on bersama rakan-rakan. Dan juga dia boleh ditukar saiz dalam pelbagai format. Format video, format banner, format A4, saiz A4 dan sebagainya. Ada lagi kelebihan dia. Interface dia user friendly, senang, tak susah pun. Tapi dia ada satulah, dia perlu ada internet, talian internet. Kita perlu ada akses internet yang stabil. Dan yang terakhir, kita boleh guna pelbagai kegunaan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Sesuai untuk siapa Canva ni? Sebenarnya sesuai untuk semua. Tak kira pelajar, guru, businessman, admin dan sebagainya. Semua sangat patut. Dan untuk rakan-rakan yang belum install aplikasi Canva, anda boleh dapat dalam Google Play ataupun Apple Store. Cara daftarnya sama je. Rakan-rakan boleh guna email. Okey. Rasanya ni saya tunjukkan secara sedikit sebanyak yang apa yang kita boleh buat dengan Canva. Contoh-contoh rekaan yang kita boleh guna Canva dalam pelbagai saiz dan juga format. Antaranya kita boleh buat Instagram post, Instagram story, photo collage, Facebook cover, flyers, poster, channel YouTube, invitation card, Twitter header, blog banner, YouTube thumbnail, card, banyak sangat. Nanti kita akan explore dekat aplikasi tu. Sangat banyak, boleh buat business card sendiri, boleh buat desktop wallpaper sendiri, kita boleh buat sijil sendiri, kita boleh buat e-book, postcard, resume, phone wallpaper dan sebagainya. Pilihannya ni saya tak payah kongsi, saya skip bahagian tu sebab dia senang je benda ni. Okey, tak apa, kita terus kepada hands on. Okey. Boleh nampak ni? Boleh nampak tak kalau saya tunjuk ni? Respon sikit. Oh boleh, okey. Terima kasih. Okey, ni part yang saya nak rakan-rakan tengok. Kalau saya, macam mana saya boleh masuk Canva ni, rakan-rakan masuk Google terus type Canva, dia akan terus masuk dalam ni lah. Saya dah memang register contoh. Okay. Rakan-rakan buka Google, rakan-rakan type Canva. Rakan-rakan, untuk yang pertama kali, dia perlu tekan sign up lah kat sini. Menggunakan akaun email MOE
yang digunakan. Okey, saya tak nak register, saya tunjuk dekat saya punya ni Okey, apabila rakan-rakan dah sign up, untuk rakan-rakan yang nak tahu sama ada Canva dia education ataupun tidak menggunakan akaun MOE tu, untuk mohon Canva education kita perlu guna email edu iaitu email G yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu yang apa moedl.edu.my tu. Jadi rakan-rakan tengok dekat bahagian ni sebelah kiri ada bahagian ada nama dan bawah tu kalau dia tulis personal maksudnya rakan-rakan perlu mohon. Kalau macam saya punya dah memang ada perkataan education. Jadi saya memang dah menggunakan package edu Untuk yang masih bertulis personal, cara dia ialah rakan-rakan tekan saya kecilkan ni. Klik plan and pricing. Klik education. Okey, dia akan keluar ni paparan ni. Dia akan tanya student ke teacher. So kita klik pada teachers. Then ada perkataan get verify. Get verify ni maksudnya rakan-rakan kena upload macam saya memang dah ada akaun education ni. So saya tak perlu nak verify sebab Canva dah tahu saya pengguna antara pengguna awal Canva education. Sekarang ni Canva minta bukti guru tu. Jadi apa yang rakan-rakan perlu buat, rakan-rakan perlu download sijil Guru Malaysia daripada SPL KPM. Sijil Guru Malaysia. Tapi kadang-kadang Canva reject juga kalau guna sijil Guru Malaysia. Ada rakan yang bagi tahu dia guna surat lantikan. Rakan-rakan upload surat lantikan rakan-rakan dan buat rayuan semula lah, maksudnya reapply untuk Canva Education. Canva akan balas dalam tempoh 7 hingga 14 hari bekerja. Jadi untuk rakan-rakan kat sini ada yang kata pernah kena reject sampai 4 kali, 6 kali, 14 kali pun ada tapi sebenarnya kalau dah 4 kali, contoh 4 kali kena reject, Mr. Don Brandon, kita punya Canva expert Malaysia, cakap kita boleh tulis email pada pihak Canva yang mengatakan kita dah apply banyak kali yang kita memang ni cikgu tapi kena karang dalam bahasa Inggeris lah. Nanti saya kongsikan alamat email tu dekat grup. Sebab Canva kenapa ketatkan syarat untuk Canva Education sebab ada pihak yang jual. Dia salah guna. That's why Canva semakin memperketatkan syarat untuk permohonan Canva Education. Jadi that's why kita perlu buktikan yang kita ni betul cikgu, baru Canva akan approve. Okay. Once dah approve, okay, kita akan lihat paparan ni. Kalau rakan-rakan guna personal, rakan-rakan tak ada option ni. Upload, custom resize ni rasa saya tak ada. Tak pastilah saya sebab ni features baru ni. Apa maksud? Okay, saya tunjukkan interface Canva. Okay, dekat bahagian atas ni, design spotlight ni, apa yang kita nak design lah. Bermula dari sini logo maker, flyer, banner, poster. Ni kita boleh gerak daripada sini. Ataupun kalau kita tak nak gerak dari sini, kita boleh scroll ke bawah ni. Dia akan bagi cadangan. You might want to try. Dia ada banyak bagi cadangan kat kita kat sini. Rakan-rakan klik anak panah ni, rakan-rakan tengok macam-macam ada kat sini. Okey. Saya tunjukkan dulu interface dia. Sekejap lagi saya tunjuk tutorial sekejap. Okey. Okey. Then bawah ni ada bahagian recent design. Apa maksud recent design? Ialah design-design yang saya dah reka menggunakan Canva. Ni saya buat Google header.
saya buat file panitia, kad kahwin, macam-macam lah saya dah buat, ada rakan-rakan share. Okay. Recent design ni kita jangan risau design-design kita Canva akan simpan Untuk yang suka kemas design dia, Canva boleh buat folder. Rakan-rakan tengok sebelah kiri ni ada button home, template, project. Okay. Untuk siapa-siapa yang tak suka design dia bersepah-sepah, rakan-rakan boleh create folder dekat project ni. Klik project, klik add new folder. Okay, letaklah nama. Contoh kita nak buat folder buku program. Kita create folder. Okay, once saya dah create folder, contoh design saya yang ni saya nak masukkan dalam folder. Saya klik pada titik 3 ni, klik move to folder, my project. Tadi saya letak buku program kan. Okay, dia akan masuk dalam folder buku program lah. Okay, kalau rakan-rakan tengok dekat folder saya pun tak rajin nak masukkan dalam folder. Saya masuk yang penting-penting je lah. Kulit modul, sijil, Canva, kartun, slide lah macam tu. Okay. Sebab ada yang tak suka berserabut dia punya tu, saya tak sempat lah nak susun. Ni saya tunjuk je lah design-design yang saya ada. Okay, lagi apa yang saya nak ajar rakan-rakan. Okay, rakan-rakan boleh tengok dekat atas ni dan juga boleh tengok dekat sini. Sini pun ada. Okay, ni ada whiteboard, presentation, sama je. Atas boleh, sini pun boleh. Nak mula dari sini pun boleh. Tak ada masalah. Canva ni dia banyak. Sini boleh, sini boleh. Okay, saya tunjukkan satu contoh design menggunakan Canva. Okay. Saya pilih template presentation. Jadi macam mana saya nak mulakan rekaan? Okay, sebelah tepi ni kita belajar button-button tepi ni untuk yang beginner. Template ni maksudnya orang kata corak lah yang kita nak. Template ada, kalau untuk guru bahasa Inggeris bolehlah pakai template English class ni. Kalau guru sains, okay, saya tunjuk contoh Kalau rakan-rakan cikgu sejarah history teacher, type dia dekat situ, dekat bahagian template, type history. Okay, rakan-rakan akan jumpa template-template untuk guru sejarah ataupun history je lah, history subject. Dia kena dalam bahasa Inggeris. Jadi rakan-rakan ada template ni untuk cikgu sejarah. Kalau rakan-rakan cikgu sains, type sini, science subject. Template sains, dia bagi cadangan dekat sini. Saya ambil lah contoh satu template science ni. Okay, dekat sini Canva cadangkan untuk template science ni ada 12 page. Banyak ni. Yang guna warna biru ni ada 12 page. Macam mana kita nak guna semua, kita tekan je apply all slide. Jadi kita dapat semua template 12 ni. Apa yang saya buat, okay, saya nak tunjukkan lepas saya dah add tu, saya bolehlah ubah ni kepada slide yang saya nak. Saya tukarlah. Dia macam Word biasa, kita ubah ikut yang kita nak. Okay, lepas dah tukar belajar tentang template, saya nak rakan-rakan tengok tepi ni, nampak tak elemen? Elemen ni adalah ikon-ikon ataupun raja-raja yang kita nak tambah dalam slide kita. Saya bagi contoh, dia boleh dalam bentuk table, foto ataupun ikon-ikon kartun ni. Contoh kalau cikgu sains, saya mesti nak pakai alat radas tu. Jadi apparatus. So elemen, dekat bahagian elemen ni dia akan cadangkan dengan kita alat radas ni. Nampak tak ni alat radas ni. Jadi kalau rakan-rakan
nak tengok banyak lagi, tekan 3 titik ni dan klik dekat chemical. Lagi banyak keluar. Jadi rakan-rakan edit lah nak masukkan. Contoh saya nak masukkan 2 ikon ni, bintang-bintang ni saya tak nak. Okey. Okey, ada yang menarik dalam bentuk animasi macam ni. Okey. Okey, saya tunjuk cara lepas ni saya tunjuk cara macam mana nak add tukar font. Ni adalah menggunakan tulisan Graph Display. Saya tak suka tulisan ni. Saya nak tukar tulisan lain. Saya klik tanda arrow bawah ni. Saya pilih tulisan lain yang jelas sikit. Bawah ni saya tukar tulisan lain yang jelas sikit. Macam tu. Okey, bahagian ni tulisan ni kita boleh tambah lagi efek pada tulisan ni dekat sini Rakan-rakan klik pada tulisan, rakan-rakan klik pada efek. Ada banyak lagi cara nak edit tulisan ni. Ada banyak cara lagi. Ada boleh letak border belakang, ada warna. Kita boleh kita boleh cubalah try and error dekat sini. So ni intensity ni kita boleh tukar-tukar. Kalau nak dia ada belakang color pink. Rakan-rakan cubalah. Efek, ingat dia dekat bahagian efek. Efek, carilah fungsi shadow, leaf, hollow, splice dan sebagainya. Tengok dia dah berubah. Ni rakan-rakan adjust. Ni untuk siapa yang suka guna dua tone warna, dia kena ubahlah dekat bahagian ni. Nampak tak kalau saya tarik dia punya tu, dia punya ketebalan dia tu. Okey, kalau saya guna option ni, belakang dia ada border. Belakang dia ada border. Border kuning, contohlah macam tu. Nanti rakan-rakan explore lah bahagian ni. Okey, saya tunjuk dekat sini A ni maksudnya apa? A ni kalau saya nak tukar warna tulisan. Sekarang tulisan ni warna hitam. Saya nak tukar tulisan tu warna purple. Saya klik dekat sini, tanda tambah. Klik dekat warna ungu, saya tukar tulisan tu jadi purple. Okey. Dekat bahagian ni ialah paragraph tu lah, justify, center dengan left alignment dengan right alignment. Ni bahagian untuk kita edit. Dia macam Word juga, sama je. Ni untuk letak bullet. Kalau tersalah, alamak, salah. Undo je, jangan risau. Ada button undo dengan redo kat sini. Undo, redo. Okay, animate. Okay, animate ni kalau rakan-rakan nak buat presentation ni menarik ada animasi. Contoh macam animasi bounce dan sebagainya. Apa yang saya buat, radas ni saya kena klik animate. Nanti dia akan dia ada, nampak tak dia kita pilihlah mana-mana yang ada. Okey tak? Clear tak? Saya takut saya shock sendiri cakap seorang-seorang. Saya nak tengok respon. Okey kan? Okey, saya teruskan ya. Okey, animate dah tahu. Okey, apa maksud page animation? Dekat bahagian animate ni, kita boleh animate satu-satu. Kalau rajin buat satu-satu, animate, text animation satu-satu. Tapi kalau kita tak ada masa, kita klik animate untuk satu page tu, sekali arung. Page animation ialah satu slide ni ada animasi sekali arung. Macam tu contoh. Okay, macam ni kita nak tengok, kita tengok dekat present. Okay, tadi animasi tadi saya dah letak. Kalau rakan-rakan letak elemen yang ada animate ni, menarik lah.
untuk rakan-rakan tengok. Dekat bahagian elemen ni saya terlupa. Okey, rakan-rakan juga boleh masukkan frame. Contoh nak letak muka sendiri dalam ni. Slide mata pelajaran mestilah ada muka cikgu, betul? Kita buang alat radas ni, kita letak muka cikgu. Masukkan frame. Frame ni ada banyak jenis. Ada biku-biku, ada segi empat, segi macam-macam lah. Rakan-rakan pilih. Ni menarik lah. Bentuk masuk laptop. Saya cuba yang ni lah. Okay. Letaklah muka cikgu. Okay, macam mana nak masukkan gambar sendiri dalam ni? Saya klik sebelah kiri ni, nampak tak? Upload. Upload. Saya cari file tu kat mana. Contoh saya nak masuk kartun comel ni dalam tu, saya upload. Kita upload benda di luar Canva, kita guna fungsi upload. Okay, so kartun ni saya masukkan dia dalam tu. Contohlah, dekat bahagian frame ni kita boleh edit. Ni, klik edit. Kita boleh crop dia. Kita boleh hilangkan background. Background remover ni untuk yang ada Canva Education lah. Jadi frame tu macam tak kena muka tu panjang. Jadi frame tu. Jadi saya rasa saya nak buang frame tu lah. Kejap saya buang frame. Kejap saya letak kartun ni. Okey, rakan-rakan tengok saya edit kartun ni. Kartun ni dia ada putih-putih dekat luar ni. Saya tak nak lah putih-putih ni, saya nak hilangkan dia. Klik pada gambar, klik edit, klik background remover. Tunggu sekejap, Canva akan proses. Jadi kita dapat kartun tadi dalam bentuk yang dah hilang background. Kan? Cantik kan? Kita letak kat sini. Ni kita boleh animasikan lah kartun ni. Dia nak keluar macam mana. Okay, dah siap edit. Okay, saya tunjuk bahagian ni. Nampak tak tanda tambah ni? Kalau tanda tambah ni maksudnya kita nak tambah slide. Tambah maksudnya tambah slide. Tong sampah maksudnya delete. Kalau tanda ni, tambah yang dalam kotak ni, kita copy slide. Duplicate. Contoh, slide ni saya nak guna kartun sama tapi tulis subtopik lah. Contoh. Subtopik 3.1. Kita edit lah. Okay. Bahagian ni dekat sini rakan-rakan boleh edit cepat. Kalau nak cepat edit boleh sekali arung. Contoh buat macam dekat PowerPoint. Kita selalu buat pakai mouse kita klik drag. Dia boleh edit. Boleh edit sekali arung. Macam tu. Klik, tarik. Kita boleh juga groupkan. Kalau kita dah, contoh kita dah select, kita boleh juga groupkan. Nampak tak kat sini, group. Group maksudnya dia dah bergerak sekali. Jadi saya nak masuk slide nombor 2. Senang saya nak pindah-pindah dah. Kalau dah tak nak ungroup, right click, ungroup, balik. Jadi ni kita besarkan. Kita edit lah slide ni. Okey, button lock ni ialah untuk edit-edit. So saya jarang guna button lock ni. Anak panah bawah ni kita nak susun slide. Okey, slide ni tak jadilah dekat sini, kita nak naikkan dia ke atas. Kita ubah kedudukan dia lah. Arrow ke bawah ke atas. Kita ubah slide. Okey, dah siap. Dah siap edit, cantik-cantik dalam Canva. Macam mana rakan-rakan nak download? Saya tunjuk cara nak download. Klik share. Then rakan-rakan tolak ni bar menu ni ke bawah. Nampak tak perkataan more? Klik more. Cari Microsoft PowerPoint. Jadi nak download slide ni, nak guna dekat kelas. Dekat kelas tak ada internet. So kita download. So saya download sebagai file Microsoft PowerPoint. Kita boleh juga download dalam bentuk image. Sekejap lagi saya tunjuk. Bagi habis download dulu.
Okey, file tu akan pergi mana? Dia akan pergi pada folder download cikgu. Ni folder download. Dia akan keluar dekat sini lah. Tu dah keluar, sains tingkatan 5. Okey, kita buka. Nampak tak ni? Saya boleh edit lagi ni. Boleh edit secara offline pula. Saya dapat slide tu, cantik, comel kan? Okey. Sampai sini faham tak? Senang kan? Rugi tak guna. Apa yang saya selalu buat, kadang-kadang kat sekolah tak ada internet. Tapi kita nak edit. Okey, saya buat macam ni tengok saya punya trik macam mana saya buat. Okey, contoh hari tu cikgu ada presentation, nak presentation yang formal Cikgu type kat sini professional team. Sekejap tak jadi. Okey, kita pergi presentation dulu. Kita pergi pada presentation dulu. Okey, dekat template ni kita cari professional. Ada banyak yang cantik-cantik template professional ni. Contoh ni lah Okey, dia ada 10 slide template professional. So saya nak 10 tu. So semua saya dapat. Saya tak payah fikir design lagi dah. Saya tinggal tukar ECC ni. Gambar ni ke saya boleh ubah? Gambar saya ubah macam mana? Okey, klik dekat gambar tu. Delete. Boleh masuk gambar sendiri. Upload. Contoh ada gambar bangunan sekolah kan. Macam saya bangunan BPK lah. Masuk dalam tu. Lepas tu contoh cikgu buat slide laporan tahunan. Okey. Laporan tahunan. Okey, alamak tak jadilah slide dalam bentuk ni presentation. Saya nak resize jadi size A4. Nampak tak sini ada resize? Saya boleh tukar size ni. Daripada presentation saya boleh tukar size A4. Saya klik dekat A4. Saya resize dia. Tunggu kejap. Slide tadi dah jadi A4. Jadi rakan-rakan edit lah bagi susunan dia tu elok. Tapi dia macam lari sikit lah. Okey. Saya pergi patah balik home Okey, saya dah tunjuk function presentation. Okey. Kat sekolah selalu kena buat poster, betul? Poster kelas. Classroom poster. Timetable lah macam-macam kan. Okey. Kita spesifikkan carian kita timetable. Cikgu, bersepah cantik-cantik timetable dalam ni. Cikgu boleh guna Okey, contoh saya berkenan yang ni timetable ni. Okey, saya besarkan biar cikgu nampak. Okey, tukarlah nama sekolah ni. Okey, kelas 1 Cempaka contoh. Alamak, tulisan ni macam susah nak baca. Ubahlah tulisan. Tak cantik pula tulisan ni. Okey, saya tukar tulisan contoh. Okey, cara nak edit tulisan, cara dia sama ada cikgu boleh guna kat sini. Ni kecilkan, klik negatif atau besarkan, klik positif. Kalau nak cepat lagi, tarik ni. Kecil besar, kecil besar. Tarik bucu Ni besar kan? Ke bawah kecil kan? Okey, dia jarak sangat. Okey, kat mana kita nak edit? Kat sini Line spacing. Nampak tak? Saya boleh dekatkan. Line spacing, letter spacing, saya boleh edit dekat bahagian ni. Jadi rakan-rakan kena pandai-pandai lah kat sini Pak sini rakan-rakan kena explore sendiri. Jadual waktu.
Alamak, jarak sangat tulisan dia. Kita dekatlah spacing dia. Ni kita tarik, kita satukan tulisan dia. Design. Okey, dah siap jadual waktu. Nanti edit lah. Kalau jadual tugas ke apa ke. Kalau siapa-siapa yang selalu kena buat poster minggu sains matematik. Macam-macam ada dalam ni. Dalam Canva. Type sains. Poster sains matematik. Macam-macam ada. Ni. Okay. Ni ialah design poster. Size poster. Poster. Dia tulis sini poster. Kalau rakan-rakan nak resize jadi A4, klik sini. Resize, tukar A4. So dia akan jadi A4. Kalau rakan-rakan nak jadikan presentation, tukar kat sini juga. Saya nak pakai template ni untuk jadi presentation. Edit lah, tarik. Ni tak nak, buang. Tarik, susun dia balik. Lepas tu, tak cantik, nak ada gambar saintis. Type dekat elemen, type apa yang cikgu nak masukkan, saintis. Contoh gambar saintis apa yang ada. Masukkan gambar. Okay, then nak masukkan apa lagi? Nak masukkan macam-macam boleh masuk ni. Animated star. Masuk bintang-bintang ataupun konfeti. Meriah kan? Kalau cikgu sekolah rendah bolehlah letak benda-benda ni. Kat sini cikgu cari je lah apa-apa yang cikgu nak. Gambar mentol menyala-nyala semua ada. So presentation cikgu tu menarik. Nak tambah page, tekan add page. Carilah template science kat sini. Ada science project ni, kan cantik ni. Okay. So slide-slide ni cikgu boleh edit-edit. Contoh saya campur-campur slide. Sekejap pakai yang ada kartun ni. Sekejap pakai yang ada kartun ni. Dan boleh edit lah ni. Edit. Dah cikgu Canva. Rugi tak guna. Cantik. Nak tengok hasil dia, klik present, tengok. Saya buat design simple-simple pun dah lawa. Ni daripada Canva, nanti cikgu edit lah. Mesti anak murid cikgu teruja tengok cantiknya slide cikgu. Contoh cikgu Suri, cantiknya. Mana cikgu dapat? Cikgu guna Canva. Okay, saya tunjuk macam mana nak buat Google header. Biar boleh banyak benda kita boleh guna. Dengar suara saya? Contoh saya nak buat Google header. Type Google header. Kalau dekat sekolah kita selalu pakai Google Form kan. Kliklah mana-mana Google header. Selalu cikgu kena buat pasal temu bual apa benda masukkanlah logo sekolah. So upload logo sekolah. Kena letak jata, masukkan jata. Upload, masukkan. Susun. Edit soal selidik contoh. Okay, tulisan ni kalau nak edit lagi, klik effect. Dia boleh tukar. Dia ada, bolehlah tukar. Tukar warna kat sini, tukar warna. Nak tukar jenis dekat sini. Jenis tulisan. Saya tak nak warna merah, saya nak warna biru. Okey, cikgu nak tambah apa lagi dekat ni? Gambar sekolah. Selalu kalau tu soal saya ada gambar buku-buku. Letaklah elemen, nak bagi cantik, letak. Pilih kat sini elemen apa-apa yang cikgu nak masukkan. Okey, cara download Google Header, tekan share.
tekan download. Okey, pastikan PNG, cikgu pastikan PNG, cikgu klik download. Download. Nanti cikgu dah buka dekat buka dekat download, folder download, dah dapat header Google Form. Boleh masuk kat Google Form. Cantik. Okey, lagi cikgu nak belajar pasal apa? Tadi ada yang request nak buat banner. Ada yang PM saya kata nak buat banner. Banner. Okey. Sebenarnya kita boleh custom size. Okey, saya tak mula dari sini lah. Saya mula daripada custom size ni. Custom size. Ukuran banner ni dia boleh dalam inci, dalam milimeter atau dalam sentimeter. Jadi rakan-rakan banner selalu berapa ni? Lupalah saya. Katakan 260, 290. Great design. Banner tu cikgu kena convert kepada ukuran apa? Inci ataupun sentimeter. Dekat bahagian sini custom size. Saya ajar bahagian custom size. Jadi ni kena panjang sikit. Saya lupa lah size banner. Kalau rakan-rakan tak tahu size banner, Google je, dekat Google ada. Ni ada contoh banner kelas bio. Okey. Tukar jadi minggu. Sains dan matematik. Okey, nak tambah gambar, ingat tadi apa? Upload. Upload, kita tambah gambar. Masukkanlah logo sekolah cikgu atau logo-logo lain yang cikgu nak masukkan. Gambar cikgu pun cikgu boleh masukkan. Contoh saya letak gambar saya kat sini ke, gambar perasmi ke apa benda, masukkan. Okey, nak download, klik sini Cikgu boleh download dalam bentuk, banyak bentuk. Saya tunjuk download, kita boleh tukar jadi PDF, jadi video, jadi GIF. GIF ni gambar gerak-gerak. Jadi gambar statik, PNG ni gambar statik. Antara JPG dengan PNG, saya lebih suka PNG, dia lagi sharp lah gambar dia. Dia pun suggestkan PNG daripada JPG. Tapi kalau nak jimat data, pakailah JPG. Tapi kalau nak cantik, pakai PNG. So download. Okay, dah dapat satu. Okay. Lagi dekat sekolah selalu kena buat majlis persaraan kan. Okay, apa bahasa Inggeris dia? Retirement ceremony. Okay, template persaraan. Dia tak banyak Okay, saya tak apa, tak boleh, tak banyak. Okay, apa lagi nak buat? Okay. Saya tunjuk dekat education ni pun ada features menarik. Cikgu klik education tu. Discover more. Ni untuk cikgu. Cikgu boleh tengok apa yang ada dekat ni. Canva ada sediakan khas untuk cikgu. Cikgu boleh explore dekat sini. Cara nak hias kelas dia ajar. Jadi kalau free cikgu explore dah dekat bahagian education ingat education, tengok ni design yang cikgu boleh guna dekat kelas. Letak gambar anak murid macam-macam ada. Pilih je nak mana. Rambang mata cikgu. Okey. Ni kalau nak hias kelas, saya back. Kalau nak buat aktiviti dengan murid, klik dekat sini. Learn more student activities. Dia bagi aktiviti, stiker-stiker untuk budak-budak. Nampak? Macam-macam ada stiker.
Okey. Cantik-cantik. Okey, then saya tunjuk lagi kalau nak buat kerja kita kena banyak buat file kan? Kena banyak buat jadual waktu, jadual tugas macam-macam lah. Okey, kat sini. Tengok ada macam-macam untuk cikgu. Ni kalau nak buat announcement. Sekarang musim hari co-curriculum kan, nak jual apa? Nak jual barang dekat gerai, design sendiri dalam Canva, download. Okey tak? Okey. Apa lagi cikgu nak belajar? Okey, saya dah tunjuk cara presentation, cara mohon dah tunjuk, laporan dah tunjuk, header Google Form dah tunjuk. Okey, saya buka pada sesi pertanyaan. Design baju. Design baju. Saya tak pernah buat lah cikgu. Boleh rasanya. Tapi nak print tu kena okey. Ada satu orang cikgu nak buat design baju saya tunjuk. Rasanya boleh juga. Tapi dekat cikgu sebelum download tu kan, cikgu kena ni dekat ni cikgu letak size tu bagi gambar tu sharp lah. Ni tak tolak ni dia punya tu. Gambar tu jadi pixel dia besar. Tak silap saya lah. Saya pun tak pernah buat t-shirt. Okey, cikgu boleh buka mic. Boleh tanya saya nak belajar pasal apa kat sini. Kalau banner saya tak fokus untuk ajar hari ni lah. Saya ni sebab hari ni kan kelas beginner kan. Kalau buat, okey saya baca komen Kalau buat pamphlet digital, macam mana nak ubah ke ukuran pamphlet untuk print? Okey, kalau pamphlet untuk print, saya suka size A4, resize kepada size A4. Okey, kalau buat digital macam mana nak ubah ke pamphlet print? Cikgu download lah sebagai Microsoft PowerPoint cikgu. Kan saya dah ajar tadi. Saya ajar macam mana, okey saya tunjuk sekejap saya tutup dulu, banyak sangat ni. Banyak sangat tab saya buka ni, ya Allah. Okey, saya tunjuk buku program yang ada dalam saya punya koleksi sekejap ya. Kita klik home. Mana buku program? Saya punya design banyak sangat. Tak jumpa pula buku program. Kejap ya. Cikgu tak ada share screen cikgu. Saya tak share screen Okey. Terima kasih. Allah Akbar. Share screen. Okey, saya tutup sekejap ni. Saya cari buku program, tak jumpa pula mana buku program. Carta organisasi pun boleh buat cikgu. Nanti saya ajar sekejap lagi saya ajar. Kita cari buku program, mana buku program saya? Ni. Okey. Ada rakan-rakan kita share buku program ni dalam grup pamphlet. Okey, saya nak print. Okey, saya kan tunjuk tadi cara nak download dia. Okey, first cikgu resize dia. Pastikan dia dalam size A4. Okey, dia kalau dia dah memang size A4, so tak ada masalah lah untuk kita download. So, cara download dia tadi saya ulang balik cara download. Share, tekan tanda more ni, 3 titik ni, more. Klik Microsoft PowerPoint. Ni nampak? Klik. Lepas tu ada dia suruh tekan button download. Tekan lah. Kita klik dan cikgu nak print kan? Okey, kena download dululah file tu.
File tu dah download. Okey, sekarang dia dah download. Kat mana nak cari file ni? Okey, cikgu buka cikgu punya folder download. Ni. Dapat Microsoft file PowerPoint, cikgu bolehlah print booklet ke apa ke. Dekat sini boleh edit lagi, contoh salah tarik alamat, salah eja, contoh salah bulan. Boleh edit lagi. Tapi ni cikgu ni dia design pakai Photoshop ni rasa saya. Mana yang dia design pakai Photoshop, kita tak boleh edit kalau macam ni bolehlah, contoh nak tukar nama sekolah. Dan saya dah enable ke belum ni? Sekejap ya. So, kadang-kadang ada yang rakan kita tu dia tahu semua, AI tahu, Photoshop tahu, Canva tahu, jadi design dia cantik. Rasanya cikgu ni memang hebat ni, cantik design dia. Macam tak boleh edit kenapa? Sebab dia dalam bentuk picture rasa saya. Dia dah dalam bentuk picture. Okay, menjawab tak soalan cikgu siapa tadi? Menjawab tak soalan cikgu Maizatul? Okay, saya baca komen lagi. Ada ke komen pas yang tanya soalan? Saya tak nampak. Okay, tak nampak skrin suara. Okay, boleh. Clear. Tak, ada soalan lagi tak? Design baju. Oh, kad jemputan, kenduri kahwin, gerak-gerak daun. Okay, kejap saya ajar Oh, nak kad jemputan. Okay. Betul tu. Kad jemputan tak payah upah orang buat sendiri. Okay, wedding and birth invitation. Okay. Macam-macam kad jemputan. Cikgu suka corak mana? Okay, nak gerak-gerak Okay, saya pilih ni lah. Okay, saya pilih kad kahwin ni. Kad kahwin ni nak daun gerak-gerak. Okay. Klik dekat element. Klik animated leaf. Tu. Ada bunga ni. Bunga gerak-gerak ni. Tapi kena cari lah cikgu dekat element. Kena cari dekat element. Bunga. Kalau nak bunga, nak letak butterfly boleh. Ada butterfly gerak-gerak ni. Nak letak salji turun macam-macam ada cikgu. Edit je lah. Pandai-pandai lah cikgu edit kat sebahagian ni. Okay. Kata kunci dia kena depan ada animated. Animated flower. Apa bunga cantik ada. Bunga ni static. Saya tak nak. Saya delete. Saya nak bunga yang gerak-gerak. Okay. Dah banyak sangat bunga pula. Okay, ni saya tunjuk contoh je lah Okay, apa design saya? Letak bunga gerak-gerak. Okay, nak tengok macam mana? Okay, cikgu nak share dengan kawan. Saya tunjuk cara share. Saya lupa nak ajar cara share. Cara nak share dengan kawan, klik share. View only link. Copy. Saya share dekat group pamphlet. Kawan-kawan boleh tak tengok kad yang saya design tadi? Tu cara share tanpa download. Boleh. Kalau nak download ni, okay, nak tengok macam mana, dia file tu jadi macam ni lah. Cikgu boleh download sebagai video, share, download, MP4, download sebagai video. Download. So cikgu dapatlah kad kahwin ada gerak-gerak tu. Okay, menjawab tak soalan cikgu Nur Syakila? Okay. Ada lagi tak soalan? Nak buat saya nak tunjuk buat ni, buat carta organisasi.
Selalu kan kena buat carta organisasi kat sekolah. Okey, saya pilih design kosong lah Create a design, saya pilih design kosong saiz A4. Okey, dekat tepi ni, bawah ni, kalau cikgu perasan dia ada chart tu. Banyak jenis carta. Okey. Okey. Ataupun kita pilih template lah, template chart. Chart organization template. Kita cari template yang ada carta organisasi. Tu dia bagi cadangan. Search. Itu dalam bentuk foto kejap ya. Carta organisasi, ada banyak kat sini. Cikgu kena explore lah bahagian ni Okey, lagi nak buat apa lagi selalu tak nak buat kad ucapan birthday contoh kad happy birthday card. Happy birthday card. Tak payah ni buat sendiri cikgu, kad birthday anak, kad birthday suami, buat sendiri. Guna Canva, macam-macam ada. Okey, contoh saya pilih ni, nak buat kad birthday untuk anak murid. Nak masukkan gambar anak murid, klik upload. Masukkan gambar anak murid. Nak hilangkan background, klik gambar, edit image, background remover. Ambil lah. Ya, tu tak tahu lagi nak letak. Nak masukkan almari tu, nak main sini tak boleh ke? Cikgu siapa tu? Tak mute. Tu buang. Okey, kad birthday ni, kad birthday. Okey, biasa kalau kad birthday saya suka letak elemen konfeti. Konfeti ni yang ada apa? Hiasan-hiasan bunga api ni. Letak konfeti kat situ. Okey, nak letak lagu. Saya lupa aja pasal lagu. Klik audio. Klik birthday, type birthday. Birthday song. Okey. Okey, nak tengok hasil dia. Dah siap kad birthday. Lagu dia pendek lah. Sebab slide kita satu je. Jadi kita duplicate slide dia panjang sikit. Saya present lagi sekali. Kalau kita nak panjang, kita kena slide yang sama duplicate lah banyak kali. Okey, dah puas hati. Download. Download sebagai video. MP4 video. Okey, saya download. Okey, rakan-rakan kalau nak kongsi template ni dengan kawan, okey, saya tunjuk cara dia. Tadi saya dah download sebagai video, saya nak share template ni. Saya dah design cantik-cantik ni, takkan nak simpan kan? Share lah dengan orang. Klik dekat sini, share. Klik template link. Copy. Saya paste dekat group template. Rakan-rakan dah boleh copy lah yang saya design saya tadi tu. Ni cara share dia. Share.
template link, copy. Ni share template tadi cik. Jadi rakan-rakan boleh tiru. Okay, kalau nak collaborate, maksudnya saya buat design sama-sama. AJK buku program selalu ada 2-3 orang betul dekat sekolah. Kita tambah, add collaborate. Contoh, saya masukkan diri sendirilah yang akaun saya satu lagi ni guna handphone. So saya collaborate dengan diri sendiri buat kad ucapan birthday. Cikgu type email dia kat sini. Kat tanda tambah ni. Tambah, masukkan email kawan cikgu yang cikgu nak collaborate. Saya tunjukkan contoh saya punya projek sekarang dengan cikgu-cikgu sains satu Malaysia. Okey, mana projek tu? Ni, projek nota sains tingkatan 5. Saya bukan buat seorang-seorang ni. Saya buat dengan 16 orang cikgu. Ni, cikgu tengok yang ada dalam tim saya, Cikgu Ilya, Cikgu Amelia, Cikgu Nobaizura, Cikgu Syafiqah, Hafizah, ada 21 orang. Kita buat projek untuk anak murid kita, buat sama-sama. Belum siap lagi. Ni projek saya sekarang lah dengan kawan-kawan guru sains satu Malaysia, sebab dulu saya mengajar sains sebelum saya masuk PPK. Jadi saya rasa Cikgu Ilya asalnya buat nota tingkatan 4, dia buat seorang. Saya kata kenapa buat seorang sedangkan boleh buat sama-sama. So saya tanya siapa volunteer nak buat, so ramai yang offer diri. So kita buat projek. Ni yang malam tadi saya buat design file sains saja je. Saya memang minat sangat Canva ni. Saya suka design. Mana saya dapat template ni, cikgu type dekat template, cikgu type sains. Dia keluar macam-macam. Boleh je tambah design ni, tukar. Kita nak cari template kat sini klik template, type subjek cikgu. Contoh cikgu geografi. Tu gambar globe. Jadi file anak murid cikgu pun lawa lah kan. Letaklah logo sekolah, lepas tu share dengan anak murid. Okey, jam dah pukul 5. Okey, lagi sekali saya buka pada sesi pertanyaan. Saya nak habiskan dalam 5.20 macam tu. Jelas ke, tak jelas ke atau tak faham? Boleh faham tak? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Cikgu Suzana. Boleh tak kalau masukkan video tu macam kita dekat PowerPoint tu? Macam ni buat presentation. Add video. Boleh? Itulah sebab kita nak keluar yang macam yang apa tu yang keluar orang seorang kat tepi tu kan. Saya tak kerti. Macam mana? Yang PowerPoint tu kan. Insert. Yang tu mengajar guna tu. Saya tak pandai sangat tu. Tak pandai. Itulah saya tak pandai. Tapi boleh cikgu cari tutorial dekat YouTube. Ada boleh, tu. Dia boleh. Maksudnya buat video sendiri mengajar gunakan boleh. Tapi saya tak berapa pandai. Itulah saya pun tak pandai. Tapi boleh untuk pengetahuan cikgu boleh benda tu. Okey, saya tunjuk kat mana option dia dekat lagi satu pasal ni apa macam kita nak buat ajar saya nak buat macam peta I-Think ke peta I-Think budak-budak isi kan, macam kita buat banding beza lembaran kerja. Macam lembaran kerja tu dekat bahagian poster okey, dekat better cikgu pergi education je. Education tu apa lembaran kerja bahasa Inggeris apa? Handouts Dia kena dalam bahasa Inggeris. Cikgu apa yang cikgu nak cari tu kena contoh mathematics handouts. Contohlah saya bagi contoh. Macam peta minda bahasa Inggeris mind map. Mind map. Saya pandai buat cikgu try search. Tu peta minda banyak cikgu.
Okay, tak nampak dah, tak share screen. Saya tak share. Okay. Ya Rabbi, okey, sekejap saya share screen Okey, minta maaf. Ya Allah, tak share screen. Okey, type mind map cikgu. Okey, nampak tak screen? Belum Okey, saya buat macam mana? Okey, saya type je dekat sini. Search ni, cikgu boleh type apa yang terlintas kat fikiran cikgu. Cikgu nak cari mind map. Peta minda. Dalam bahasa Inggeris dia mind map. Type. Tu peta minda ada banyak. Saya ambil ni contoh. Okey, cikgu nak buat peta minda ni, nak share dengan anak murid. Suruh anak murid isi tempat kosong. Okey. Ya macam tu. Macam ni. Cikgu ni isi guna Canva Guna Canva ke cikgu nak bagi dekat kelas? Sebab diorang memang tak ada komputer ke handphone kan. Jadi dia tak ada komputer. Okey, jadi cikgu dah tu, cikgu download sebagai PDF lah. Tu dah. Kalau cikgu dah siap, cikgu download sebagai PDF. Macam mana kalau tadi cikgu nak A4 size A4? ni resize. Klik resize. Tukar size. Resize pilih A4. Okay. Kat sini lah cikgu edit. Tapi dia jadi mengecut macam tu, cikgu kena edit lah ni, maksudnya pandai-pandailah cikgu lah edit. Nak bagi dia. Kan. Saya macam orientation dia landscape ke? Dia sebab template tu template presentation ni. Presentation mind map. Dalam bentuk PowerPoint. Ya, dalam bentuk PowerPoint. Jadi kalau cikgu nak resize dia macam lari sikit lah. Tapi boleh je edit. Ni kalau cikgu tak nampak, cikgu boleh besarkan ni. Kat sini cikgu main dekat kat sini. Kalau cikgu dekat sekolah ada berapa orang rakan panitia nak buat handout sama-sama, tanda tambah ni cikgu. Alamat email kawan-kawan panitia masukkan kat sini, buat handout sama-sama. Jangan buat seorang-seorang, penat. Penat lah, memang penat. Buat buat sama-sama, guna sama-sama. Sebab Canva ni best cikgu. Memang betul, seronok. Rugi tak explore dia punya features. Features dia makin best. Okey, dia ada features macam-macam lagi yang kat sini dekat bawah. Itu Diana share yang pasal bumi bergerak tu, bulat tu, saya suka sangat. Okey, itu dekat template video. 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 Template video. Cikgu buka dulu template tu. Okey, cikgu cari sini Earth. Okay. Model Earth model. So ajar sains kan? Yang lepas tu kan? Yang 9 tu. Template video lagi best. Template video dia ya Allah, hidup dia punya gambar-gambarnya. Dia macam mana boleh? Tak apa, tanya cikgu. Dia sebab saya pun tak tahu nak ngajar apa macam. Tak tahulah. Kena ada orang tanya baru saya boleh tunjuk. Ni template video. Kalau kita cakap spaceship ke ada? Ya, apa dia? Spaceship. Angkasa lepas. Ada. Saya try. Ada tak? Spaceship. Ada. Dia kena spaceship. Space. Ada. Banyak. Space. Ada? Big lah. Nanti cikgu explore dekat boleh. Video. Terima kasih banyak. Sama. Lagi satu, kalau macam kita nak pergi macam cut untuk macam nak apa? Cikgu. Tak jelas cikgu. Sekejap. Ya, cikgu-cikgu mengajar macam kita nak masukkan gambar, nak ucapan sebelum dia orang periksa. Itulah. Itu cut macam birthday pun boleh juga kan? Boleh. Cikgu download satu-satu macam ni. Cikgu nak banyak cikgu bagi ucapan. Ucapan lah. Cikgu type je kat ucapan. Dia just macam poster lah. Just selamat maju jaya, besok akan menghadapi peperiksaan. Okey, saya terlupa. Infografik ni pun best cikgu. Infografik lah lebih baik kan? Infografik dia bentuk banner macam ni. Panjang macam ni. Dia boleh PDF kan ni? Boleh. Kalau better guna infografik. GIF pun boleh kan? GIF? Gerak-gerak. Boleh. Kalau cikgu letak elemen yang ada gerak-gerak, cikgu download as video lah. Contoh saya letak gambar
Kalau saya letak ucapan tu ada konfeti, ada animated flower. Kalau download PDF tak nampak dia gerak-gerak. Letak Tapi lagu saya pernah insert lah, dia tak keluar kadang tu. Kalau yang ada selalu kalau lagu kena resize ke template video. Kena masuk template video baru senang nak trim lagu. Itu yang saya buat. Saya download video dalam Canva. Saya masukkan lagu dalam InShot guna handphone. Macam mana tu? Apps InShot. Cikgu boleh Google kat internet. Apps InShot. Nak boleh senang masukkan lagu. iPhone ke? Pakai iPhone? Tak kisah, Android boleh. Dia free. InShot. InShot, INSHORT. Tak, sekejap saya type dekat Google sekejap. Saya type dekat chatbox Okay. Apps InShot. Apps ni senang guna. Install dalam handphone. Jadi download, buat design guna Canva, download sebagai video, lepas tu import dalam handphone, senang nak masukkan lagu. Sebab kalau dalam Canva dia kena guna template video. Template video tu kelas orang kata kelas advance. Saya belajar video ya Allah sebulan. Masa kan kena buat video BPK dulu ya Allah. Saya buat dengan tim masa 14 hari. Dia banyak trik je. Lama tu kena kelas lain. 2 jam rasa saya tu. Oh my gosh. Jadi susah sikit. Ni yang basic-basic lah. Okay. Saya pun basic-basic je. Saya try and error je. Kalau nak, contoh nak foto collage ada gambar percutian family, pergi Pulau Pangkor ke mana ke hari keluarga, type foto collage. Macam-macam foto collage ada cikgu. Foto collage pun ada. Tak payah guna B6 16. Tak payah. Pakai Canva semua. Canva semua. Okay. Ni gambar ni cikgu boleh delete image, masukkan gambar cikgu. Dia jangan delete frame. Dia delete, dia nanti dia tanya nak delete yang mana? Image atau frame? Delete image. Okay. Template. Kalau yang saya selalu buat, saya masuk ni baru saya ni lah. Saya cari template. Kan kalau kawan bersara kan nak letak gambar banyak kan. Guna foto collage. Apa lagi cikgu nak tanya? Bagi orang lain lah untuk saya. Orang lain senyap je ni. Itulah saya nak tanya gambar ni kalau kita dah design kat template invitation card, boleh tak nak tukar ke template brochure, kekal design yang sama? Boleh, resize je lah. Resize size brochure tu berapa kali berapa. Tapi kan saya bagi suggestion sebelum resize better cikgu make a copy. Saya lupa aja make a copy. Apa maksud make a copy? Kita salin, kita duplicate file tu. Contoh, saya dah ada satu design design panitia sains ni. Saya nak copy klik file. Cikgu scroll. Nampak tak perkataan make a copy? Saya copy file ni satu lagi. Jadi saya dah ada 2 dah file tu. Okey. Nampak tak? Satu kat sini, satu kat sini. Jadi yang ni saya nak jadi file geografi lah contoh. Okey. Tapi saya logo sekolah semua saya nak pakai benda yang sama. Carilah template geografi. Okey, kalau cikgu nak masukkan template kat sini, dia akan tanya nak masuk template baru ke? Okey, kalau tu cikgu kena ni tanda tambah ni. Maksudnya contoh kalau cikgu nak buat modul sendirilah tanda tambah ni penting ni. Nak tambah muka surat. Background ni boleh tukar color. Saya bagi trik kalau nak pakai template yang cantik kena guna gradient. Template dia color dia cantik sikit lah.
Tak adalah pakai satu colour kan, dia colour dia campur-campur. Contoh nak buat planner ke pakai ni. Type planner kat sini. Oops. Study planner, macam-macam ada. Teacher planner. Kalau nak lain dari yang lain, template RPH. Macam ni. Cantik no ni. Okay. Then dah siap download sebagai PowerPoint. Cikgu boleh edit lagi. Kalau download sebagai PowerPoint, cikgu boleh edit lagi. Okay. Okay, ada lagi tak soalan yang saya ni? Saya ni tak baca je. Ya Allah. Insya, terima kasih Cikgu Lena. Okay, worksheet. Worksheet, betul? Boleh juga guna keyword worksheet. Terima kasih. Saya lupa pula nak guna keyword tu. Tengok apa yang keluar. Worksheet. Okay, kalau cikgu nak type, cikgu spesifikkan lah. Cikgu nak worksheet subjek apa? Mathematics, contoh mathematics worksheet. Nanti dia keluar lah yang mat punya. Kalau cikgu sekolah rendah, macam-macam ada. Matematik punya tukar dalam bahasa Melayu. Kartun, kartun saya lupa. Kartun ni macam-macam kartun ada kat sini. Dekat elemen cikgu. Type kartun. Comel-comel. Cikgu Lin selalu pakai ni. Letak kartun kat sini. Buat handout sendiri. Tak payah photostat buku kan. Buat sendiri. Tak gambar gajah. Saya nak tunjuk fungsi flip. Flip ni dia boleh tukar arah. Gajah tu pandang sana pula. Tukar arah. Line ni boleh pendekkan. Ni. Edit lah. Dia kena idea, kita guna idea Canva. Isi dia, kita pakai isi kita. Tukarlah dalam bahasa Melayu. Sila tulis dalam susunan menaik. Contohlah. Best tak cikgu? Kalau rasa malas buat seorang-seorang, add kawan. Add kawan, buat sama-sama. Jom buat handout sama-sama. Macam-macam handout ada. Contoh English pula. English worksheet. Preposition. Macam-macam ada. Ni work search ada. Kau macam-macam ada cikgu. Okay. Kita gambar saya rasa saya nak habiskan sesi ni sebab dah 5:30 dah. Saya target memang 1 jam setengah. Next class kalau ada request saya boleh ajar untuk video lah, tapi video tu memang dia agak renyah sikit kerja dia. Okay. Semua dah isi link kehadiran tak? Sekejap saya tipik balik link kehadiran. Cikgu Diana. Ya. Nak tanya satu soalan. Boleh. Apa beza kita register daripada Canva untuk mohon Canva free Canva education? Okay. Dengan mana kelas? Kalau tak register Canva education, dia banyak gambar yang tak boleh guna cikgu. Gambar tu nanti bentuk. Dia ada simbol crown. Kalau walaupun kita join kelas mana-mana lah, macam join kelas Cikgu Diana, dia tak dapat jugalah ya? Kalau join kelas saya dapat. Maksudnya apa bezanya kalau yang macam tu, yang free tu? Tapi bukan sendiri punya lah, share dengan kawan. Jadi better mohon sendirilah. Macam kalau saya buat kelas, macam tim saya dapat Canva Edu sebab saya memang pemegang Canva Edu. So bila dia collaborate dengan saya, so dia automatic guna Canva Edu. Tapi untuk buat design tu je lah.
Jadi kalau cikgu mohon sendiri, cikgu boleh guna untuk sendiri lah sebab features dia dah hampir kepada Canva Pro. Oh, okay, I see. Tapi mesti menggunakan email edu. Apa tu email edu? Email yang cikgu dapat daripada KPM tu. G- apa tu? Ataupun email e-didik. Siapa join group Telegram e-didik, boleh dapatkan email edu. Contoh Cikgu Diana alias edidik.com. Boleh mohon lah dekat grup Telegram edidik. Sebab ada rakan-rakan tu dia rasa dah selesa join mana-mana kelas, jadi dia dah tak nak daftar sendiri, tak nak mohon sendiri. Oh, tak nak daftar. Kata Sebab sekarang dia dah join tu. Dia dah join mana-mana kelas yang dah offer kan macam Cikgu Diana lah kan, offer join kelas kan. Jadi dah dapat, dah boleh buat, jadi tak perlulah kan. Begitulah ibaratnya. Ya. Saya e-didik dah nak expire. Saya guna edu, okey. Macam tu. Saya part tu saya tak berapa ni. Kena tanya group Cikgu Canva. Yang tu saya tak berapa nak pandai jawab, takut salah pula kalau saya jawab. Okay, so kita dah habis. Saya nak bergambar. Cikgu boleh on camera? Ramai juga ni, 49 orang. Nanti saya share rakaman ni dengan rakan-rakan. Mana-mana yang nak on camera tu boleh. Sekejap Okey, kita ambil gambar senyum. Okey, siapa? Cikgu stop chat sekejap kita nak ambil gambar sekejap. Okey. Satu, cikgu lain yang mana boleh ambil gambar pun ambil sekali Senyum, 1, 2, 3. Sekejap. Terima kasih datang kelas saya. Nanti panjang-panjangkan ilmu yang saya ajar ni dengan rakan-rakan dekat sekolah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Diana. Banyak sama. Link kehadiran isi nanti saya boleh saya dah copy belum Sekejap. Siapa belum isi link kehadiran boleh isi, nanti saya cuba masukkan dalam SPL KPM. 1.5 jam juga kita belajar ni. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak membantu. Kesalam. Nanti jumpa lagi.